Salam sejahtera. Kali ini kita akan terus ke video ketiga dalam siri kita tentang aplastic anemia, dan sekarang kita akan menyentuh tentang rawatan-rawatan yang kita boleh beri kepada pesakit kita. Untuk secara keseluruhannya, dari segi rawatannya, kita bahagikan kepada sama ada pesakit itu memerlukan rawatan untuk penyembuhan ataupun rawatan untuk mengawal penyakitnya sahaja, kerana kita kena faham sekiranya pesakit itu hanya mempunyai ciri-ciri yang agak kurang serius, setakat bukan severe ataupun very severe aplastic anemia, kemungkinan mereka hanya perlu dipantau dan diberikan rawatan seperti transfusion sekiranya mereka mempunyai masalah di mana darah mereka rendah, ataupun perlu diberi antibiotik sekiranya perlu. Tapi dari segi rawatannya, hanya kita perlu bincangkan sekiranya mereka memerlukan rawatan penyembuhan untuk memastikan mereka pulih sekiranya mereka mendapat severe ataupun very severe aplastic anemia. Jadi kita kena tentukan dahulu apakah matlamat rawatan kita. Jadi secara keseluruhannya, kalau kita perlu memberi rawatan pada pesakit kita, kita perlu faham yang konsepnya ialah sekiranya tidak kisah sama ada apa puncanya, sama ada disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun disebabkan oleh mereka terdedah pada ubat-ubat tertentu. Apa yang menyebabkan mereka mengalami aplastic anemia ini ialah kerana mereka telah menerima ancaman daripada imun sistem mereka sendiri yang memastikan yang darah mereka sentiasa rendah. Mungkin pada awalnya mereka hanya mendapat masalah kerana diserang jangkitan kuman seperti virus. Jadi apa yang berlaku selepas itu, semasa badan kita cuba untuk menyembuhkan imun sistem, menyembuhkan sumsum tulang kita, imun sistem kita terlalu aktif dan akan menyerang semula sel-sel sumsum tulang ini, yang menyebabkan aplastic anemia ini berlarutan. Jadi kesemua rawatan yang kita beri pada pesakit kita, kita tumpukan kepada cara-cara untuk memastikan yang imun sistem kita dapat dipulihkan dengan cara ia dikurangkan dari segi aktivitinya. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, kita hanya tumpukan kepada sama ada pesakit kita memerlukan rawatan sokongan sekiranya sama ada pesakit itu mempunyai aplastic anemia yang tidak begitu serius, ataupun pesakit ini mempunyai masalah kesihatan lain lebih serius di mana kemungkinan mereka tidak dapat menerima rawatan penyembuhan yang kita boleh beri kepada mereka, dan mereka memilih untuk supaya penyakit mereka dikawal sahaja. Jadi itu yang saya maksudkan dengan rawatan sokongannya. Sekiranya mereka masih muda, masih sihat, dan sekiranya penyakit mereka begitu serius sehingga mereka memerlukan rawatan penyembuhan, maka ia ada dua cara, iaitu sama ada dengan menggunakan immunosuppressive therapy ataupun IST, ataupun dengan menggunakan teknik pemindahan sumsum tulang. Video kita kali ini hanya akan menyentuh tentang immunosuppressive therapy atau IST. Kita tinggalkan video tentang transplant untuk minggu hadapan, video seterusnya. Jadi kita hanya tumpukan kepada IST saja, dan apa yang kita maksudkan dengan IST sekarang ini ialah kombinasi 3 ubat. 10 tahun dahulu semasa saya mula merawat pesakit aplastic anemia, saya hanya menggunakan 2 ubat, iaitu ATG dan cyclosporin A. Tetapi sekarang dari segi rawatannya memang lebih terkhusus, di mana kita menggunakan kombinasi 3 ubat. Ubat pertama ialah ATG, dan bukan setakat ATG biasa, sumbernya adalah daripada horse ataupun daripada kuda. Jadi apa yang kita maksudkan di sini, ATG adalah sel antibody yang hanya menyerang limfosit kita, dan dalam kalau kita faham tentang konsep imun sistem kita, sel utama yang menyerang kita sekiranya kita mendapat serangan daripada imun sistem adalah limfosit. Dengan menggunakan ATG, kita dapat memberi antibody untuk melawan limfosit tersebut. Jadi antibody ini hanya melawan limfosit sahaja, yang kita harap limfosit inilah yang menyebabkan serangan imunisi kepada kita. Jadi dengan menggunakan ATG ini, kita dapat membunuh semua limfosit yang menyerang kita dan dapat
meredakan serangan kepada imun sistem kita. Jadi ini ubat pertama. Ubat kedua ialah cyclosporin A. Cyclosporin A banyak kita pakai sebagai pendinding untuk menghalang daripada graft rejection semasa kita membuat pembedahan susun tulang ataupun pembedahan organ-organ seperti buah pinggang. Ia diberi secara tablet dan tugasnya yang utama ialah untuk menurunkan kadar T lymphocyte. Jadi ATG dan cyclosporin kedua-duanya adalah tertumpu kepada pengurangan serangan limfosit terhadap imun sistem kita. ATG diberi secara intravenous ya. Intravenous selama 4 hari. Cyclosporin pula diberi secara tablet. Selalunya untuk saya berikan pesakit saya selama tempoh 2 tahun. 6 bulan pertama saya beri secara dos yang penuh, kemudian kita kurangkan selepas 6 bulan. Kesan utama cyclosporin ini ialah ia boleh menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang. Jadi ia perlu dipantau ya. Ubat ketiga ialah L-Thrombopec yang sebelum ini saya sebut kita gunakan untuk mengubat ITP. Apa yang L-Thrombopec buat ini bukan saja dapat mencana sel pembuatan sel darah kuning ataupun platelet, ia juga memainkan peranan dalam memberi kesuburan kepada sel-sel tulang kita untuk membuat semua jenis sel termasuk sel darah putih. Ia juga diberi dalam bentuk tablet. Memang di negara barat ia diberi pada dos yang sangat tinggi iaitu 150 mg, 6 tablet sehari. Saya selalunya pakai hanya 2 tablet sehari saja. Harganya pun agak mahal ya. Jadi kita mulakan pesakit kita menggunakan 3 ubat ini pada hari pertama rawatan kita. Setelah mereka setuju untuk menerima rawatan intravenous selama 4 hari, ubat cyclosporin saya bagi selama 2 tahun, L-Thrombopec selalunya saya bagi selama 6 bulan. Kesan sampingan utama daripada host ATG ini adalah 2, iaitu semasa kita membuat infusi kita boleh mendapat reaksi pada dia, infusion reaction kita panggil. Yang kedua ialah serum sickness, di mana kita seperti dapat alahan kepada sel ATG tersebut, di mana kita dapat demam dan kadang-kadang dapat rash dan sebagainya, dan ia juga boleh membahayakan kita. Jadi selalunya host ATG adalah lebih bagus daripada sumber-sumber lain. Sumber lain yang kita ada ialah rabbit ya. Jadi infusion reaction dan serum sickness adalah kesan utama yang kita perlu pantau tentang ATG. Jadi untuk memberi ATG ini, sakit perlu berada dalam ward dan diberi dos steroid yang tinggi dan selalunya dipantau dengan begitu ketat ya. Jadi adakah rawatan ini berkesan? Setakat ini saya cakap terus terang kerana aplastic anemia ini tidak begitu common dan sebelum 3 tahun, dalam 4-5 tahun kebelakangan sebelum ini saya hanya menggunakan kombinasi HATG dan cyclosporin. Hanya dalam 3 tahun kebelakangan ini yang saya juga menggunakan L-Thrombopec. Setakat ini saya baru hanya ada 2 pesakit saja yang saya rawat dengan menggunakan teknik ini. Tapi daripada apa yang saya baca, pesakit-pesakit ini mempunyai 97% survival rate ya pada 2 tahun dan kadar relapse hanyalah dalam 15% pada peringkat 18 bulan. Jadi dari segi rawatannya memang begitu baik ya. Kalau kita mempunyai masalah dengan pesakit kita di mana mereka mungkin agak berumur ataupun mereka mempunyai masalah kesihatan lain, ATG adalah yang paling banyak memberi kesan sampingan kepada mereka. Jadi kita ada pilihan untuk menggunakan rawatan tanpa ATG, tetapi kesannya tidak sebagus kalau kita pakaikan triple therapy. Tanpa ATG, dengan menggunakan L-Thrombopec saja, kita boleh mendapat hingga 50% improvement pada pesakit kita, tetapi kajian-kajian ini dibuat dengan menggunakan dos yang tinggi. Saya sebenarnya sebelum ini tidak pernah lagi berpeluang untuk menggunakan rawatan tanpa ATG kepada pesakit aplastic anemia saja. Jadi kalau kita fahamkan semula konsep tentang rawatan ini, kita kena tahu yang pesakit kita itu mesti fit ya untuk menerima rawatan. Jadi sekiranya mereka bersetuju untuk menerima rawatan, mereka ada 2 pilihan, sama ada mendapat
mendapat triple therapy, iaitu immune suppression therapy IST, ataupun dengan menggunakan teknik transplant yang akan kita bincangkan dalam video selepas ini. Untuk keterangan lanjut ataupun akhirnya anda ingin tahu lebih tentang penyakit aplastik anemia ini dan rawatannya, sila hubungi pakar anda ataupun lawati website saya dan bertanyakan soalan dalam Facebook. Sekian, terima kasih.